كان الأجر الكبير في عمارة هذا الوقت في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفجر بجماعة ومكث في مصلى حتى تطلع الشمس أعطاه الله سبحانه وتعالى ثواب حجة وعمرة تامتين. Di antara fadilah orang yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala di tempat semula itu sampai kepada matahari terbit, maka dia mendapatkan pahala seperti orang haji dan umrah sempurna. Imma amarahu fil masjid atau amarahu fi baitih بذكر أو دعاء أو صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو بمجلس علم ثم بعد ذلك أي بعد الإشراق صلى ركعتين لله تعالى فإنه يعطى هذا الثواب من العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. Kalau seseorang bisa menggunakan waktu pagi ini dengan ibadah, baik di masjid, musalla atau di rumahnya, maka dia akan diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia yang besar ini. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kelebihan kepada hamba-hambanya dan kemuliaan. ولا ينام في هذا الوقت إلا غافل. Tidak tidur pada waktu pagi ini kecuali orang-orang yang lalai. فهذا النوم في هذا الوقت يسمى نوم الغفلة. Tidur pagi hari itu dinamakan adalah tidur orang yang lalai. جاء جماعة بعد صلاة الفجر إلى بيت عبد الله بن مسعود وأرادوا زيارته بعد الفجر. عندما كان قد عجز وجلس في بيته وكان من علماء الصحابة أرادوا أن يستمعوا منه شيء من العلم والحكمة. Setelah salat subuh, para sahabat mendatangi Abdullah bin Mas'ud ketika beliau tidak bisa atau ketika beliau uzur, maka sahabat ini mendatangi Ibnu Abdullah bin Mas'ud untuk mendengarkan nasihat beliau. فطرقوا الباب ففتح لهم البواب واستأذنوا بالدخول على هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود فذهب ليستأذن لهم فقال عبد الله بن ائذن لهم فأذن لهم. Maka sahabat ini mengetuk pintu Abdullah bin Mas'ud, kemudian beliau mengizinkan sahabat ini masuk ke rumah beliau. فبعد أن أذن لهم فقال لهم البواب يقول لكم تفضلوا بالدخول لكنهم تباطؤوا عند الباب ولم يدخلوا في الحال. Ketika sudah diizinkan oleh Abdullah bin Mas'ud, para sahabat tadi yang mau berziarah ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud, maka penunggu pintu mengatakan silahkan kalian masuk. Akan tetapi mereka yang mau berziarah tersebut berlambat-lambat untuk masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud, atau mereka masih berdiam di depan pintu. فلما دخلوا على عبد الله بن مسعود قال لهم لماذا تأخرتم بالدخول وقد أذنت لكم من منذ زمن. Kata beliau, wahai sahabatku, kenapa kalian sudah diizinkan masih berlambat-lambat masuk ke rumahku, padahal sudah saya tunggu. فقالوا ظننا أن أحدا نائم على الطريق فانتظرنا حتى يتنحى عن الطريق ولا نتكشف عورات البيت ربما هناك نائم على الطريق حتى نصل إليك فلا نتكشف عورات بيتك. Maka mereka menjawab, kami mengira mungkin kenapa kami berlambat-lambat masuk ke rumah pian, mungkin ada seseorang lagi di dalam rumah itu yang sedang tidur, maka kami akan terlihat atau sesuatu yang tidak baik. Itulah penyebab kami kenapa kami belum masuk.
قال ابن مسعود ويحكم أو تظنون أن في بيت ابن مسعود غافل فلا ينام في هذا الوقت إلا غافل وليس في بيت ابن مسعود غافل. Maka kata beliau, kenapa kalian mengira di rumah seorang Abdullah bin Mas'ud ada seseorang yang ghafil, yang lalai tidur di waktu subuh? Maka tidak tidur waktu subuh itu kecuali orang-orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا يذكر نفسه، ومن الذي يذكرك بالله تلزمه، ومن الذي يزيد غفلتك عن الله فابعد عنه. Maka senantiasa kita mengingatkan diri kita supaya kita jangan sampai lupa dan jangan sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. فإن الشيطان يعشش ويبيض ويفرخ في القلب الغافل عن الله. يعشش يعني بالعش حقه، عش الطير مثل عش الطير. Maka syaitan ini, kata beliau, senantiasa mengganggu hati seorang muslim. Syaitan يعشش يعني يكون مسكن له. Kita ini menjadi tempat syaitan. Jadi kata beliau, syaitan ini senantiasa menjadikan tempat dalam diri kita ini, menjadikan tempat singgah. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يلازمه. ايش السبب؟ لأنه بعد عن ذكر الله. Siapa yang menjauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami jadikan syaitan itu sebagai teman bagi dia, atau akan kami senantiasa diikuti dan diganggu oleh syaitan. Orang yang jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan ini akan selalu berada pada dirinya. والذي يلازم ذكر الله ويقوى إيمانه بالله فإن الشيطان يبعد عنه ويخاف من ظله كما كان يخاف من ظل عمر رضي الله تعالى عنه. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melazimi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan lari darinya, sebagaimana Sayyidina Umar, syaitan lari daripada bayang-bayang Umar pun takut syaitan. لماذا كان يفرق الشيطان من ظل عمر كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه خالف شهوته وهواه، وكل من خالف شهوته وهواه لله فإن الشيطان يفرق أي يخاف من ظله كما يخاف من ظل عمر. Kenapa syaitan sampai lari ketika melihat bayang-bayang Sayyidina Umar radhiyallahu an? Karena Sayyidina Umar ini senantiasa beliau itu melawan hawa nafsunya. Maka kita juga, kalau kita mau mengikuti Sayyidina Umar, kita menjauhi hawa nafsu kita, syaitan pun akan jauh dan tidak akan mendekat kepada kita. حتى مخالفة شهوة نفسك في المباحات. لو نفسك تدعوك دائما لاستخدام الجوالات فاقهرها. الناس في خطبة الجمعة وهو يلعب بالجوال ويظن أن هذا شيء مباح، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من يعبث حتى بالحجر فكيف بالجوال؟ فقد لغى أي لم يصبه كمال ثواب الجمعة. Sampai kita itu menjauhi dari hawa nafsu ini dalam perkara-perkara yang mubah atau boleh, seperti kita memainkan handphone ketika dalam keadaan beribadah misalnya, atau Jumat mendengar khatib ceramah. Memainkan handphone boleh,
tetapi ini adalah perkara yang mengurangi pahala, kata beliau. Maka orang-orang yang melawan hawa nafsunya sampai perkara-perkara yang boleh saja dia mampu untuk menahan dirinya, tidak menggunakan kepada hal-hal yang mubah, apalagi yang haram.